Okey. Boleh buka tamu. Tapi tamu buka generator. Dia buat pakai pegang. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi at-tayyibin al-mutahhirin wa ala ashabil ghuril mayamin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk kita berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang ditunggu-tunggu oleh ramai dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bulan ini mempunyai segala kebaikan, mempunyai segala rahmat Allah, mempunyai segala pandangan Allah, mempunyai segala hikmah, mempunyai segala pemberian, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang lebih mengetahui. Walaupun sesiapa pun yang mengatakan bulan Ramadan ini mempunyai ini dan ini, bahagian-bahagian, tapi tetap tak ada seorang pun tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan pada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Bermula daripada umat Nabi Muhammad SAW yang terawal di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, sampailah umat Nabi Muhammad yang terakhir. Wallahu a'lam, siapakah dia umat Muhammad yang terakhir itu? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekiranya umur baki dunia ini hanya beberapa hari lagi, maka akan lahirlah seorang yang akan membantu agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang akan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Namanya seperti namaku, dan nama abahnya, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan ia adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Sebagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan Al-Mubarak, sebagaimana kita ketahuinya, di siangnya kita berpuasa dan di malamnya kita menghidupkan malam, khususnya dengan solat sunat tarawih. Maka sayugia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengucapkan jutaan terima kasih dan juga penghargaan yang tinggi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak ada sebahagian daripada golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang kita gelar sebagai hari ini adalah ulama-ulama yang berjalan kepada jalan tasawuf, jalan sufi. Mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara, hatta ibadah yang ia lakukan, walaupun mungkin sebahagiannya mengatakan cukup dengan sekadar ibadah, tak perlu ada selawat ataupun tak perlu mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi golongan ini ataupun jemaah ini mereka tidak boleh, sebab mereka tidak ingin menjadi seperti kacang lupakan kulit. Sebab itulah di antara tarawih tadi ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak masuk rumah melainkan ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akad nikah melainkan ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khutbatul Jumaah melainkan ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok pangkalnya, maknanya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita apa saja perbuatan yang kita lakukan, jangan kita lupa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak ada satu ibadah pun melainkan mesti kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu ibadah yang Allah SWT suruh kepada kita melakukan ibadah tersebut, tetapi sebenarnya tidak ada seorang kita pun yang mampu melakukan ibadah tersebut. Apakah dia?
iaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali mengatakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ayat ni. Selalu hari Jumaat kita dengar khatib akan membaca ayat ini. Tapi sebenarnya di sebalik ayat ini kita akan lihat bagaimana kedudukan tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang kita lakukan Allah tak serta, Allah tak bersama. Solat, Allah suruh kita solat, tapi Allah tak solat. Maknanya itu perintah untuk hambanya. Allah suruh kita sedekah, haji, zakat, semuanya hambanya. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah SWT juga berselawat. Tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau hari ini ada orang menganggap Nabi SAW ini hanya orang biasa, anda telah melakukan satu kesalahan dan kesilapan. Sebenarnya anda tak faham siapakah Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang kita tak tahu pun, tapi Nabi SAW itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebentar tadi kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun sallallahu wasallam alaihi. Yang tekongnya, Bilalnya dan yang menjawabnya dua-dua tak mampu nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba dengar kalimah tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah kita yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tetap minta tolong Allah untuk selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala, ya Allah selawatlah ke atas Nabi Muhammad SAW. Lepas tu yang menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allah selawatlah untuk Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Siapa selawat sebenarnya? Sebab tu kedudukan Nabi SAW itu tinggi. Tak mampu kita ukur kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila kita bila mendengar azan, dikatakan bagaimana kalimah Nabi Muhammad disertakan di dalam azan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada satu makhluk yang Allah letakkan kedudukannya dekat dengannya, iaitu melainkan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan lupa Nabi Muhammad SAW. Kalau mampu kita ingat setiap hari, mampu ingat setiap waktu, buatlah. Sebab Nabi Muhammad saja yang akan berikan syafaat. Walaupun anda solat malam 1000 rakaat sekalipun, walaupun anda sedekah 1 juta sekalipun, tapi kalau tidak melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW, maknanya Nabi Muhammad lah yang menentukan kepada siapa yang akan mendapat syafaat. Itu mahal yang diletakkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya pahala yang kita buat ni semua untuk masuk syurga tetap melalui Nabi Muhammad SAW. Sebab tak ada seorang pun yang mengatakan saya masuk syurga dengan amal saya. Kalau kita ingat, saya baca kitab kitab nasihat, kitab Risalatul Mu'awanah. Saya mengajar di sini sebulan sekali. Memang tarikh ni lah. Memang bulan ni setiap hari Sabtu. Hari Sabtu minggu pertama. Ni minggu apa? Kedua. Minggu pertama. Baik, dalam hadis tu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga melainkan dengan redha Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidak ada orang masuk dalam syurga melainkan dengan redha Allah, dengan rahmat Allah. Maknanya dengan amal bagaimana? Laisa bil amal. Amal itu bukti. Bukti kita menjadi hamba Allah, kita lakukan amal perbuatan. Tapi nak masuk dalam syurga mesti dengan redha Allah Subhanahu wa taala, mesti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika mana Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bukankah dengan amal? Nabi kata tidak.
tetap dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini kurangnya ibadah, tapi dapat redha Allah, kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan lupa Nabi Muhammad SAW. Sebab nanti di hari akhirat kelak, bila dikumpulkan seluruh makhluk Allah SWT, termasuk para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, di sana nanti ada Abuna Adam, bapa manusia, Nabi Adam. Di sana ada Nabi Musa. Di sana ada Nabi Nuh, bapa kedua manusia. Di sana ada Nabi Isa, Nabi yang diangkat naik ke langit. Satu hari nanti akan turun kembali di zaman umat Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kata bila ia turun, dia akan beriman kepada aku. Nabi Isa alaihissalam yang hari ini ditunggu-tunggu oleh Yahudi, Nasrani dan Islam, semuanya tunggu. Sebab tu apa yang berlaku dekat Palestin, berlaku dekat Masjid Al-Aqsa, inilah tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum 1444 tahun dahulu. Nabi dah sebut dah, pasti akan berlaku. Sya'a am aba, sama ada kita boleh nak terima ataupun tak terima, tetap akan berlaku. Apa yang berlaku di Palestin hari ini memang pasti berlaku. Sebab takkan berlaku kiamat melainkan mesti lalui jalan ini. Sebab itu ketika mana Nabi SAW mengajar kepada kita di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kata tidak ada satu Nabi pun melainkan mesti sampai ke Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi SAW telah mengiklankan kepada kita, jangan jangan bersangatan melancong ataupun melawat melainkan 3 tempat ini, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestin, Masjid Al-Aqsa. Tapi kita tengok hari ini bagaimana Israel, Yahudi sekarang sedang ingin mengambil, sebab dia tahu di sanalah tempat yang akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana kemenangan pada hamba Allah. Tapi dia tak tahu siapa yang menang sebenarnya. Masing-masing mereka merasakan dia menang. Kristian menunggu dekat Syria, dinamakan Manaratul Bayda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Manaratul Bayda kerana tempat itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun dekat satu tempat dinamakan Manaratul Bayda, terletak di Syria sekarang ni. Nah, orang Kristian sedang jaga tempat tu sebab dia tahu Nabi Isa akan turun di situ. Yahudi dia tahu sebab nanti akan datang Dajjal untuk memerangi memerangi Imamul Mahdi. Dan umat Islam kita tahu di sanalah nanti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muslim, di belakangku ini ada orang Yahudi. Maka di sini kata ulama, dalam riwayat itu tak mengatakan ya Muslim Palestina, ya Muslim Misri, ya Muslim Malaysia, ya Muslim Indonesia. Tak. Dalam hadis tersebut ya Muslim, maknanya qadiyatul Muslim, urusan Islam bukan hanya satu negara saja, urusan Islam seluruh dunia. Maknanya bila cerita tentang Palestin, dia bukan cerita untuk orang Palestin saja, dia adalah untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sebab tu kita macam pepatah Melayu kata, cubit peha kanan peha kiri terasa. Ini adalah konsep yang sangat cantik bagi orang Melayu. Sebab dia tak boleh fikir diri dia saja, dia kena fikir orang lain juga. Baik itu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan umatnya ketika mana Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa untuk solat bersama dengan para anbiya. Masing-masing semua mengkedepankan Rasulullah SAW, mengkedepankan Rasulullah SAW, mengkedepankan Nabi SAW, sampai Nabi menjadi imam kepada seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Para Nabi pun tahu. Tiba-tiba kita hari ini orang nak berselawat, kita kata alah, perlu ke selawat?
Perlu ke kita buat majlis-majlis macam Maulid Nabi tu ataupun malam cinta Rasul itu, perlu ke? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita supaya kita berpuasa setiap hari Isnin dan hari Khamis. Bila ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Isnin dan hari Khamis? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zaka yaumun wulidtu fi. Hari ini adalah hari kelahiranku. Maknanya hari Isnin Nabi puasa sebab Nabi ingat hari lahir. Menunjukkan di sini hari lahir Nabi itu utama bagi Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan sunat untuk kita berpuasa pada hari Isnin. Hari Khamis, kata Nabi Muhammad SAW, setiap hari Isnin dan hari Khamis akan ditayangkan amal umatku. Setiap hari Isnin dan hari Khamis, pada hari Isnin dan hari Khamis akan dikembalikan rohku untuk aku melihat apa amalan umatku. Sekiranya aku melihat baik, maka aku akan puji Allah. Kalau sekiranya aku lihat sebaliknya, aku akan istighfar untuk mereka. Subhanallah. Dalam Nabi dah wafat, tapi Nabi sebut begitu. Punya prihatinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila solat sunat tarawih ini, kalau kita ingat ketika mana Rasulullah SAW pergi sembahyang tarawih, ataupun pada malamnya Nabi balik lepas sembahyang isyak, Nabi pulang ke rumah, kemudian Nabi datang balik. Disebutkan dalam riwayat itu tengah malam. Maknanya datangnya Nabi untuk solat tarawih itu tengah malam, tapi kita sembahyang tarawih lepas isyak. Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah SAW solat, maka diikuti oleh sahabat Nabi. Kali pertama ikut, Nabi tengok ada seorang. Kali kedua tengok dah bertambah. Nabi khawatir ini akan jadi wajib bagi umatnya, maka Rasulullah SAW tidak datang hari ketiga, padahal masjid penuh. Kemudian lepas sembahyang subuh, Nabi kata, aku tahu kamu semua tunggu aku, tapi aku tak nak ia menjadikan wajib bagi kamu, maka ia adalah sunat. Sesiapa yang akan lakukannya, maka ia akan mendapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para sahabat tak berhenti di situ. Para sahabat terus. Sebab itu zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat terus, tapi semuanya semayang sendiri-sendiri. Jadi ke mana zaman Sayyidina Umar tak nak jadi macam zaman Sayyidina Abu Bakar, semuanya semayang sendiri-sendiri di malam Ramadan. Maka ia kumpulkan sahabat semua, satu imam di Masjidil Haram, satu imam di Masjid Nabawi, dua-duanya solat 20 rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat. Maka sebab itulah yang asas pada sembahyang tarawih adalah 20. Sebab setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, ambil sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ambil sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maknanya lepas itu ambil sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa yang meneruskan solat tarawih, maka ia adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar telah menghimpunkan dengan 20 rakaat. Maknanya siapa yang buat kurang daripada 20 rakaat ataupun lebih daripada 20 rakaat, adakah itu bukannya hukum tarawih? Adakah yang buat 8 rakaat bukan tarawih? Saya sendiri dalam grup jemaah asatizah, jemaah ustaz-ustaz, ada yang mengatakan bukan tarawih, dia adalah sunat bangun malam. Dia kata sunatul lail. Tapi mengikut ilmu yang saya belajar daripada kitab Taqriratus Sadidah, seorang ulama anak murid kepada Mufti Syafi'i Saghir di bumi Madinah Al-Munawwarah, Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumait, di dalam kitabnya menyebut, apabila kita solat, sebab dalam zaman Nabi SAW pun mana datangnya sunat taubat, mana datangnya sunat hajat, mana datangnya sunat istikharah, melainkan Rasulullah SAW hanya mengatakan, apabila seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zanabtu fa'altu zanban, aku telah melakukan dosa, fakaifa sa'atulubul maghfirah ilallah, macam mana aku nak minta talabul afu,
aku nak minta maaf pada Allah. Lalu Rasulullah SAW kata, ambil wudu, hadap kiblat, solat sunat 2 rakaat, maka minta dengan Allah agar Allah ampunkan dosamu. Maka disitulah mazhab Syafi'i meletakkan niat memainkan peranan dalam ibadah. Innamal a'malu binniyat. Apabila kita niat dalam satu ibadah, kita kata usalli sunnat taubah, jadi dia jadi sunat taubat. Usalli sunat tarawih, dia jadi sunat tarawih. Usalli sunat hajat, jadi sunat hajat. Maknanya tak ada masalah. Bilangan itu mengikut apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan tarawih, jadilah tarawih. Hatta kita solat berjemaah tadi, tiba-tiba ada seorang dia niat solat hajat, dia tak solat tarawih, dia solat hajat, mengikut niatnya. Sebab itu ada soalan, hari ini kita buka pencerahan di dalam masalah tarawih. Adakah kita boleh solat sunat tarawih belum solat isyak? Tak boleh. Kena solat isyak dulu baru solat sunat tarawih. Sebab solat sunat tarawih masuk lepas isyak. Siapa yang datang ketika mana dia nak solat isyak, ada orang saya tengok dia tak solat bersama dengan imam, dia kata orang tu solat tarawih, kat saya nak solat isyak. Dia solat isyak dengan bersendirian, tetapi dia tinggalkan jemaah tarawih tadi, sedangkan dia boleh niat solat fardu isyak. Maka kenapa dia tak solat fardu isyak? Boleh, sebab dia solat 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, maka 4 rakaat. Itu dalam permasalahan kalau kita terlewat untuk solat isyak. Kalau dah solat isyak, alhamdulillah. Baik. Bagi orang yang sedang solat tarawih yang 8, ni ada kata mazhab 8, mazhab 20. Satu nak 8, satu 20. Siapa yang nak balik lepas orang habis semayang 8 rakaat, saya bab ni sebenarnya saya suka cakap lebih awal lagi. Sebab sebenarnya kalau kita lihat hari ini ada satu riwayat yang mengatakan kalau anda solat dengan imam, biar habis imam baru kita bersurai. Maknanya jangan tinggalkan imam selagi mana imam solat. Dapat pahala qiyamul lail penuh satu malam. Ada pula yang jawab, saya dekat dalam grup tu pandai juga orang jawab. Dia kata, Ustaz, kan solat fardu isyak berjemaah dapat pahala seperti menunaikan seperti bangun malam separuh malam. Solat fardu subuh secara berjemaah akan bangun seluruh malam. Jadi maknanya kita dah dapat lah, Ustaz, kata. Ini pandai betul matematik. Orang hari ini dia nak lepas, dia guna matematik dia. Sedangkan itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang anda buang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, Ustaz, kami nak solat tarawih lagi. Mereka solat 8 rakaat. Baik. Lepas solat tarawih tadi apa dia sebut? Sebut witir. Kenapa tak follow lagi? Dia solat witir. Yalah, kamu niatlah tarawih. Apa masalahnya? Untuk dapatkan solat bersama sampai habis imam. Kenapa keluar cepat-cepat? Kenapa tak tunggu sampai habis dulu? Kalau pun nak witir, tak ada masalah. Sambung habis 8, 2 witir, niat 2 tarawih. Maknanya 10. Witir 1 tambah 1 lagi 2, dapat 12 rakaat dengan imam. Daripada kita nak solat sendiri 4 rakaat kita habis macam tu je. Ustaz, saya nak tarawih lagi, tak apa, lepas tu balik sambunglah tarawih. Kalau pun tak nak witir, tak apalah, niat tarawih ataupun niat yang lain, yang penting habiskan bersama dengan imam. Cuma masalahnya kalau orang solat 28 balik, ini tak boleh lah. Ini memang nak balik orang 28 balik. Maknanya boleh. Yang tak tahu, kemudian bila bangun malam, ada yang kata saya tak boleh, Ustaz, kalau semayang witir nanti tak boleh nak witir, nak bangun malam nanti tahajud. Apa pula? La witran fil lail. Nabi kata tidak ada 2 ganjil pada satu malam. Maknanya tadi dah buat 1 ganjil, nanti bila lepas tidur bangun tahajud, sebelum sahur, maknanya sebelum sahur solat sunat taubat boleh, solat sunat hajat boleh, solat sunat tasbih boleh. 2 rakaat genap tanya. Ada yang kata, Ustaz, kena buka balik.
Sebab tadi dah tutup. Dah tutup satu. Jadi macam mana buat? Tambah, kena buat witir lagi. Tak boleh sebab lah witran. Sebab itu sudah cukup, tak mengapa. Witir tadi dah satu, tambah je nanti 4, 6. Tak mengapa, boleh. Dalam solat sunat tarawih, dia tidak ada boleh niatkan dengan terus usolli sunat tarawih 20 rakaat. Tak boleh. Sebab dia tarawih 2. Tapi witir, tahajud boleh. Sahaja aku solat sunat 10 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh. Tapi dengan satu tahiyat saja. Semuanya sujud lepas tu naik terus. Dia tak ada tahiyat awal. Itu kalau siapa yang nak niat, dipanggil niat wasil, sambung semua. Kalau fasil, 2. Inilah dia kelebihan yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Di bulan Ramadan pukul 10.20 masih duduk lagi dalam masjid. Lepas ni katanya nak tadarus pula. Allahu Akbar. Untungnya kita berada dalam bulan Ramadan. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Betul tuan-tuan, hatta AJK masjid pun akan terasa. Nanti bila habis raya ni, ini orang dah sibuk sebut raya pula. Tunggu-tunggulah sikit, belum lagi. Macam mana kamu boleh kecil hati bila ada orang mengecilkan hatimu? Bulan ni pun boleh kecil hati. Macam mana anda kata hak Ramadan masih ada, anda pergi sebut Syawal? Punya kurang adabnya kamu dengan bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tengok bulan, Nabi beri salam kepada bulan. Maknanya Nabi muliakan bulan tersebut. Ini belum apa-apa lagi dah sebut Syawal, pula bergaduh pula. Ada kebila pula. La ilallah, raya tetap raya. Raya takkan hilang. Tapi ibadah Ramadan akan pergi. Sepatutnya kita akan mengalirkan air mata, menangisi tangisan. Sebab Ramadan tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Betul tak? Andai kata Ramadan ni pergi, habis, kita nak tunggu Ramadan tahun depan, belum tentu yang duduk dalam ni akan ada pada tahun depan. Jadi sebab itulah, ambillah peluang, ambillah kelebihan yang ada pada hari ini. Kita sekarang dah 18 Ramadan. Maknanya hanya beberapa hari lagi, sikit demi sedikit dia akan pergi. Mudah-mudahan kita ambil peluang. Sebab tu Nabi Muhammad SAW kata apa? Kalau kamu, lau ta'lamuna ma fi Ramadan, kalau kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, la tamannau, nescaya kamu mengharap. Allah, ya Rasulullah, kenapa Tuan berkata begitu? Kalaulah kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, nescaya kamu meminta, kamu mengharap, kamu memohon. Maknanya apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang ada dalam Ramadan ni. Tapi apa yang ada kita ikut je lah. Bila ada tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, ikut. Bila ada bangun malam, ikut. Bila ada tarawih, ikut. Bila puasa jelah, itu memang wajib lah. Dia bukan puasa ya. Itu bukan lagi dah. Ini puasa bulan Ramadan. Walau bagaimanapun kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap diri saya dan semua saki-baki daripada Ramadan ini, ambillah peluang. Jangan kita biarkan dia pergi begitu saja. Khususnya kalau boleh kita khatam Al-Quran sebanyak-banyak. Kalau mampu, sebab bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, bulan yang dinisbahkan Al-Quran padanya. Maknanya bulan ni memang kita kena sibuk dengan Al-Quran selain daripada yang lain. Handphone ni pun kalau boleh cuti. Tapi nak cuti macam mana? Memang kerja pakai handphone. Tapi kenalah orang kata orang kata apa, ala kadar. Waktu berhajat pakai, tak berhajat letak tepi. Ambil Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk merasakan nikmatnya Ramadan. Dan kalau boleh, kalaulah andai kata Ramadan tu nak berakhir, nak berpisah, ingat satu, Ramadan ni dia takkan kembali balik. Jadi maknanya kita tunjukkanlah sedikit perasaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku bersedih dengan perginya Ramadan.
maka lahirkanlah mengalir air mata kesedihan kerana meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Terima kasih pihak pengurusan Masjid Surau An-Nur yang menjemput saya bersama dengan pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menangguhkan majlis ilmu ataupun perkongsian ini, saya ada Mahat Tafiz Darul Muhibbin yang terletak di Jalan Enggang, Taman Keramat. Dekat sana, Taman Keramat sana, dekat Ulu Kelang. Jadi saya minta izin pihak pengurusan buka tabung untuk Mahat Tafiz saya. Kalau ada sesiapa yang nak derma untuk anak-anak Tafiz, jadi mudah-mudahan dipermudahkan hidup tuan-tuan dan puan-puan, digembirakan hatinya dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita semua akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, ingat, hujung daripada Ramadan, minta dengan Allah nama kita dipadamkan di pintu neraka. Andai kata nama kita ada di pintu neraka, minta, ya Allah, minta sungguh-sungguh. Sebab bulan Ramadan inilah yang dikatakan bulan itu akhir, ditutup dengan pembebasan api neraka. Jadi maknanya kita minta dengan Allah, ya Allah, bebaskan aku daripada pintu api neraka-Mu ya Allah, dan masukkan namaku tertulis di pintu syurga-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dari selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.